Okey, kita bersambung lagi kita punya sesi sharing talk with millionaire, yang mana topik ni semakin lama semakin dalam sikit deep kita bang. nak Makin deep bang. makin deep. Rasa macam itulah rasa macam terinspirasi. tertampur sikit dengan perjuangan Tuan Hadi, sebab kita rasa kita dah berjuang kuat dah. Ya. Tapi pada saya tengok orang yang sekarang ni dia dah duduk dalam satu position. Betul. Sebenarnya bila kita dengar kisah belakang tabir tu macam berat Sebab rupanya orang yang berjaya ni bang, dia ada kisah dia bang. dia ada kisah dia. Mesti ada kisah Dia dia. tak berjaya suka-suka lah. Dia tiba-tiba tak tiba dah berjaya. dah tak berjaya dah tak ada. Dia mesti ada rempuhan tu kan. Dia nak. Dia bukan Mega Holding lah. Dia bukan holding ah. Dia Dia tiba-tiba proses berjaya. dia tu deep. Jadi saya percaya benda ni macam Tuan Hadi Bagus kata tadi kan. sebenarnya. Share. Nak dapat belian tu dia perlukan satu tekanan. Susah. Tekanan tu. Pressure yang kuat. So daripada pressure tu pop keluar. Macam madu lah bang. Madu Nak kena hadap apa? Lebah. nak perlu panjat tinggi nak boleh dapat ke Semua ada madu ujian. tu. So dalam Tapi madu mana ni? Madu betul ke madu? cukup honey Honey saja. Sebab madu lain tu kan. Yalah. Okey, kita sambung sikit lagi. Kan tadi saya ada cerita tadi kan. Sewaktu saya kenal Tuan Hadi pernah ceritakan scene ni kepada saya. Kalau Tuan Hadi tidak keberatan untuk share, kalau Tuan Hadi tidak keberatan, apa momen yang Tuan Hadi pernah share dekat saya waktu tu, yang seingat saya Tuan Hadi share waktu tu, dia kata dia tengah bersiap-siap. Saya tak ingatlah dia nak bersiap nak pergi ke mana, tapi dia tengah bersiap-siap untuk buat sesuatu. Lepas tu tiba-tiba dia dapat call bahawa ada sesuatu happen dekat mum dia. Okay, so kalau Tuan Hadi boleh willing untuk share, boleh kita share kepada pendengar kita, insyaAllah. Masa tu saya bersiap-siap untuk datang ke office. Tahun bila Tuan Hadi kalau ingat lah? 4 tahun lepas. 4 tahun lepas. Ya. Selepas Covid lah. Ya. Masa Sebelum tu lagi, sebelum Covid lagi. sebelum. 5 tahun lepas. 5 tahun Dah lama juga. 5 tahun. Lepas tu masuk Covid. So masa tu saya tengah bersiap-siap untuk berjumpa dengan pasukan. So pasukan jualan. Waktu tu Abadi dah ada pasukan lah. Dah ada pasukan. Masa tu dah ada pasukan. So dalam keadaan pakai tie. Memang betul-betul tengah sarung tie. So dapat panggilan daripada kakak yang arwah mak masa tu jatuh dalam bilik ayah. Dia terjatuh. Dia terjatuh. Selepas dia saya lupa sama ada waktu tu subuh, selepas solat subuh ataupun waktu tu dia nak ambil wuduk untuk solat. Cucunya jumpanya di dalam bilik air dalam keadaan dia dah najis ni dah terkeluar. So kakak telefon dia kat something yang berlaku pada Mak lah. mak. So waktu tu memang dia jadi lost sekejap. Bila dengar jatuh dalam bilik air ni, kita faham. Selalunya kalau orang jatuh dalam bilik air ni ada dua benda. Dia jatuh meninggal kan, kalau kita dengar jatuh dalam bilik air meninggal, lepas tu atau stroke. Tekaan saya antara dua ni lah. So bila saya bergegas ke Ipoh Perak, doktor Terus pecut ke Ipoh lah, terus balik. Ya, saya daripada Ipoh, dia masuk Pantai Puteri. So waktu tu lah saya dapat dimaklumkan oleh doktor arwah mak ni stroke. Dia jatuh bilik air, lepas tu ada pendarahan dalam otak. So waktu tu doktor bagi dua pilihan. Itulah saat yang saya tak boleh nak bagi jawapan. Doktor bagi tahu kalau tak buat major stroke, mak kemungkinan dalam seminggu saja boleh bertahan. Major apa? Major stroke maksudnya macam kena Operation lah. Apa semua. Tapi kalau buat operation, mak akan paralyzed seumur hidup lah. Oh, maksud dia ada dua choice waktu tu. Dia nak buang tempurung kepala. Waktu tu saya terduduk. Waktu itulah saya rasa dunia tu gelap sekejap. Sebab keramat hidup saya tu ibu kan. Seorang ibu. Sebab saya hari ni kuat sebab pengorbanan dia. Sebab jadi bila tiba-tiba something yang berlaku kat dia tu, memang waktu itulah saat yang saya hampir terduduk lah. Masa tu saya tak fikir berniaga. Dah tak ada apa dah rasa. So, waktu tu Tuan belum kahwin? So tu dah kan. Masa ibu saya jatuh stroke, saya dah kahwin. Okey. Saya dah kahwin. Waktu itulah saya kena buat satu decision, keputusan. Bincang adik-beradik semua. Ya, bincang adik-beradik, dan adik-beradik bagi saya pun buat decision tu. Sangat sukar. Tapi saya buat maksudnya decision. sama ada operate ataupun ni. Maksudnya okey. Dan saya bincang dengan adik-beradik, saya bagi tahu waktu ni lah mungkin
selama ni kita sibuk tentang kerja, kita sibuk tentang mereka. Hari ni Bersama-sama. giliran kita jaga mak ayah kita. So jadi bila kita bagi tahu bahawa kalau masa tu operation akan stroke for life. So saya ambil decision untuk buat Operation lah. dan waktu selepas operation tu ada hikmah tuan, ada hikmah. Bila mak saya jadi macam tu, adik-beradik saya semua bersatu. Bergila-gila jaga mak. Kami adik-beradik jadi lebih rapat. Setiap kali ada kenduri, ada doa selamat, ada apa saja Terus event, adik-beradik akan ada. Itulah saya rasa nampak macam hikmah dia tu. Hikmah dia. dan hikmah dia lagi satu, kita dapat jaga mak ayah, jaga mak dengan lebih baik. Sebelum ni waktu kita kecil, mak kita yang basuh berak kita. Betul. So sewaktu jadi macam tu, semua adik-beradik dapat merasa untuk basuh. Najis Sewaktu dia. mak membuang air besar, waktu tu kita rasa macam ni saat untuk kita balas jasa. Balas jasa Lepas balik tu lah. bukan nilai duit dah tuan, Betul. tapi nilai masa seorang anak tu Korbankan macam mana masa apa Yes. semualah untuk itulah satu benda yang ujian yang paling besar saya hadap. Mak saya paralyzed, dan selepas masuk tahun kelima, dia 4 tahun dia paralyzed, masuk tahun kelima mak saya menghembuskan nafas terakhir dia lah. Dan dia pergi dalam keadaan alhamdulillah anak-anak dapat merasa jaga dia. Dan saya paling terkilan, saya siapkan satu rumah, satu rumah. satu rumah yang memang khas nak bagi mak duduk. Itu je terkilan, tak dapat bawa dia duduk bersama rumah Hasrat dia. rumah yang selama ni saya idam, tak bawa. Itu je lah saya terkilan tak dapat. So benda-benda lain alhamdulillah dia nampak saya dalam industri ni sampai ke peringkat ni. Dia Waktu arwah mak paralyzed tu, dia masih kenal Adi. kenal. Untuk tahun pertama dia tak kenal. Sebab tempurung kepala ni dikeluarkan. Ya, betul. Belah kanan ke belah kiri, Allahuakbar saya lupa. Dikeluarkan. Kepalanya memang kalau tengok dia macam tu ada lekuk, dia hanya kulit saja. Tahun kedua, tahun ketiga, tak silap saya baru dia kenal. Dia tak boleh cakap, tapi dia boleh senyum. Dia boleh senyum. Dia boleh Tengok bagi anak reaction dia lah. balik. Dia boleh angkat tangan kiri dia. Tahun ketiga dia dah boleh angkat tangan kiri dia untuk pegang. Dan kita cakap, mak, Adi balik, kita pegang tangan kita. Dia bagi reaction, tapi dia tak boleh cakap apa semua. Dia memang paralyzed. Kita kena mandikan dia, kita kena sengitkan dia. Betul. Dia hanya mata je boleh gerak dengan tangan sikit. Itulah. So maksudnya kalau dari segi proses tu macam mana lepas situasi tu kan, kita dah tahu mak kita dalam keadaan macam tu apa semua kan, macam mana start balik untuk grow balik company? Berapa lama dia punya Saya ambil dekat seminggu 2 minggu juga. seminggu 2 minggu juga. untuk Kurang back seminggu to 2 minggu. Bila saya tengok saya dah berbincang dengan adik-beradik tugasan untuk menjaga mak bagaimana, dan saya nak bagi hospital yang terbaik, doktor yang terbaik, ubat yang terbaik. Bila balik rumah pun saya highest nurse untuk datang jaga. ke rumah untuk jaga. Jadi benda itu juga membuatkan saya nekat untuk berusaha lagi untuk mencari pendapatan bagi yang terbaik lah pada mak. Banyak kejayaan saya ni lebih kepada saya punya matlamat adalah untuk bagi keramat hidup saya sebaik mungkin lah. Restu kan. Restu ibu. Maksudnya restu mak ni, yalah mana-mana anak pun saya rasa kalau melibatkan mak dia, so Memang. dia akan berjuang lah. Dia akan bagi saya berjuang. tuan kan, macam orang cakap, orang datang dengan saya, apa tip, apa rahsia. Ya, betul. Kadang-kadang saya sendiri tak tahu sampai saya ke peringkat ni. Saya pun sendiri tak tahu. Sebab saya buat je. Orang cakap biar lurus, tapi jangan bendul lah. Jadi saya memang kalau ada seorang guru tu cakap buat macam ni, saya lurus je buat. Buat je kan. In the between kita buat tu, proses-proses yang kita lalui tu, insyaAllah, asalkan kita buat dengan betul, kita buat dengan ada satu benda yang kita nak capai, insyaAllah akan capai. Dan saya pun tak jangka yang bahawa satu hari saya akan ada wisma sendiri, saya akan ada staff, berpuluh-puluh staff, saya akan ada yayasan pula. beratus-ratus staff. Yes. Dan benda ni berlaku secara saya sendiri tak sangka. Jalan maksudnya proses dia jalan Sebab macam saya cakap, jika kita tambah nilai hidup orang lain, nilai hidup kita juga akan bertambah. Contoh macam saya ada yayasan, bukan saya yang uruskan tuan. Tiba-tiba ada orang yang uruskan. Untuk saya ada yayasan Adik Azhar sendiri. Dan itulah yang saya cakap, bila kita berkongsi kek ni pada orang lain, dan apabila kita nampak sesuatu perkara yang kita buat ni adalah
satu perjuangan untuk memberi orang lain rasa apa yang Betul. kita rasa. Insya-Allah secara tidak langsung kita pun akan grow Dapat juga dalam benda keadaan tu. kita tidak sedar. Betul. So, InsyaAllah. Masya Allah. Maksudnya perjuangan dia tu, pada saya tengok kan, lepas dia dah dapat reward, maksudnya dia dah dapat bawa balik satu pencapaian kepada mak ayah dia, lepas tu datang lagi ujian yang lain. Ya. Faham tak? Maksudnya benda ni tak habis tuan tak habis. Lepas pada Tuan Nadi kan mula-mula dia keluar berjuang. Sekali dia dah pulangkan dengan satu kejayaan. Lepas tu tiba-tiba Allah uji pula dengan mak dia pula akan. So maksudnya dia kena kembali berjuang balik. Bermaksud proses tu sangat panjang. Panjang tuan. Kita rasa lepas, kadang-kadang kita fikir kita dah achieve sesuatu and then alhamdulillah dah berjaya. Rupa belum. Belum. Sebab bagi saya kan, kalau kita saja berjaya tak syok tuan. Tak syok. Bila kita ada satu team, kita nak lihat orang-orang yang di bawah kita juga dapat something yang dia nak capai. Dia nak Ya. capai. Jadi bila kita juga mengambil berat terhadap pasukan kita, insya-Allah pasukan akan ambil berat tentang Macam kita. gitu. Betul? Ya. Kalau kita tidak ambil berat pada pasukan, pasukan tidak akan ambil berat pasal Ya, kita. betul. Jadi macam itulah saya tekankan kepada pasukan jualan saya, pasukan sales saya, bahawa benda ni kalau kita tengok tuan, masa kita belajar tak ada orang yang angkat tangan cita-cita saya nak jadi jurujual. Yang lain nak jadi polis, nak jadi Doktor. askar, nak jadi bomber, nak jadi hakim. Maksudnya Betul tak? jurujual Masa ni kita sekolah rendah. betul. Tak ada dia cakap saya angkat tangan, Saya nak jadi. kamu nak jadi apa? Saya nak jadi jurujual tepi jalan. Tak Tak ada. ada. Tak ada. Jadi bagi saya apa yang saya buat ni tuan adalah satu konsep yang paling susah untuk dipelajari. Nak explain tu susah. Yes. Yang kita tak pernah terfikir. Okey. Tapi luangan masa dan pengorbanan itulah insya-Allah akan membuatkan kita Maksud empire tu lama-lama dia akan berkembang lah Sebab untuk orang bagi faham. saya luangan masa dan pengorbanan tu dua benda ni sangat important bila kita buat bisnes. Ya. Kalau kita tidak ada pengorbanan daripada segi masa, keluarga, sebab berniaga ni tuan, orang ingat berniaga ni sebenarnya ramai orang ingat bila kita berniaga ni kita akan lebih relax. Ataupun bila kita jadi bos, ataupun kita jadi founder, ataupun kita jadi CEO pemilik apa semua syarikat, kan. kita akan lebih relax. Sebenarnya tak. Belum lagi lah. Bila kita jadi seorang pemilik syarikat, sebenarnya tanggungjawab kita lebih besar. Lebih besar kan. Contoh macam kahwin lah tuan. Ramai kan, ada kali saya tengok kan, anak-anak muda, sebab saya bermain dengan Anak muda kan, betul. pada umur 19-21 nak kahwin dah. Sebab mereka ingat kahwin ni seronok. Betul lah seronok kan. Seronok kahwin. dalam satu part. Dia tak tahu bahawa bila dia kahwin ada tanggungjawab yang perlu dipikul. Yang tiba-tiba naik atas belakang kan. Dia pegang gitu kan. Dia ingat seronok itu je. Dia tak tahu tanggungjawab dia. Bukan tanggungjawab tu dia pada isteri dia, tapi tanggungjawab dia pada Allah itu sangat besar. Dan tanggungjawab dia kepada family isteri dia. Betul. Kepada adik-adik Ya, isteri dia. Oh banyak pula Betul. dah. Jadi anak-anak muda yang saya handle ni selalu saya ingatkan bahawa saya faham semua orang ada keinginan itu. Bila dah ada duit sikit, nak ada kereta, lepas ada kereta, nak kahwin, Rumah so, lagi hidup kan. kita kena plan. Kita kena lalui proses. Saya selalu bagi tahu. Saya dapat sesuatu keluar daripada ekonomi ni dalam umur 24. 24 tu alhamdulillah saya diberi sedikit pendapatan yang lumayan, tapi saya tahan keinginan untuk kahwin. Sebab saya tahu nak kahwin ni dia bukan satu benda yang benda main-main. Sebab kan you dah angkat nikah sekali, you akan selama-lamanya selagi you ada jodoh dengan dia. Even saya pernah dengar dalam waktu saya tulis e-book Tuan Nadi, dia nak kahwin tu dalam kepala dia bisnes tau. Dia nak kahwin tu, waktu tu pun macam dia tengah orang ambil gambar pun dia tengah kalut dengan bisnes lagi. Masih fikir lagi Waktu tu betul lah ya? Betul. Sebab kalau bagi saya lah tuan, kalau saya kahwin, saya nak isteri saya masuk dalam keadaan dia tidak perlu buat apa-apa. Masya Allah. Maksudnya Relax itu je. goal saya lah. kan. Sebab saya rasa saya ketua keluarga. You jaga saya je. You duduk rumah, you layan saya je. Macam tu lah. Tapi itulah saya selalu bagi tahu pada tim, sebenarnya jodoh bila-bila je. Yalah, betul. Tapi kalau kita boleh susun Rancangan. lebih Kita baik merancang kita lah. susun. Kita ada perancangan lah. Kita merancang kan. Kalau kita tidak merancang, sebenarnya kita merancang untuk gagal. Merancang. Untuk merancang untuk gagal kan. Jadi itulah proses Betul. saya dengan tim. Right. Semua hari ini saya lebih kepada perjuangan anak muda. Ya.
senasib dengan saya, yang Betul. yang mereka yang mungkin keluarga yang dalam keadaan susah, Betul. ataupun Pendidikan, pelajar yang pendidikan. mungkin belajar tidak tinggi. Betul. Anak-anak muda ni yang kita Nak bantu. nak bantu. Alright. Sebab Tuan Nadi, ramai yang anak-anak muda yang macam senasib dengan apa yang kita rasa kan, tapi dia orang stuck. Apa yang perlu aku buat? Mak aku sakit. Betul. Adik-beradik aku tak tahu nak buat apa. Kan, bagi saya kan, sebenarnya banyak anak-anak muda kat luar sana. Okey, kita tengok kalau syarikat-syarikat besar, mereka ni akan ambil pekerja pada mereka yang ada kelulusan tinggi. Ya. Tapi mereka yang tiada kelulusan seperti tiada SPM ataupun SPM, siapa yang nak ambil tahu pasal mereka? Betul. So kita Sedangkan ramai ni. Ramai. Ramai ni. siapa yang nak ambil mereka, yang nak buka mindset mereka, bagaimana kita nak bantu mereka. Betul. Kalau tak ada orang-orang yang Betul. macam kita lah, Setuju, yang untuk setuju. nak bantu golongan-golongan yang senasib macam saya. Sebab tu saya panggil ini adalah perjuangan. Ya, ya. Perjuangan. Banyak mungkin kalau dia nak kerja jadi seorang pegawai, mungkin dia kena ada kelulusan yang baik. Jadi saya buka platform Adik Azhar ni adalah satu perjuangan mana anak-anak muda yang senasib dengan saya, datanglah. Maksudnya kita cuba bantu sebaik mungkin untuk sama-sama kita ubah Betul. ekonomi kita Betul. sendiri. Sekarang ni saya tengok memang agak mencabar untuk seseorang ini, dia nak memulakan sesuatu bisnes ataupun nak cari peluang pendapatan lah. Sebab sekarang ni saya tengok pekerjaan dengan bisnes dia dah orang dah macam asalkan dapat jana income je. Betul. Extra income. Dia extra income. Orang yang kerja kerajaan pun nak buat bisnes. Orang yang tak ada pekerjaan mestilah kau kena buat bisnes, kalau tidak kau nak buat apa? Takkan kau nak duduk saja kan? Okey. So, Tuan Nadi, pertama saya tanya setuju ataupun tidak Tuan Nadi? Sebab ni section ni setuju ataupun tidak. Tuan Nadi setuju tak kalau orang kata, ura-ura menyatakan 2023 ni tahun kegelapan ekonomi dunia tau, bukan Malaysia, dunia. Ikut apa yang Tuan Nadi perhatikan, adakah memang Tuan Nadi setuju dari segi ekonomi tu memang gelap? Okey. Saya sangat bersetuju. Setuju juga. Yes. Sudah 2023 memang ni, gelap. 2023 ni 2023 ni sangat mencabar. Bagi sebagai usahawan, saya sendiri sebagai seorang yang berniaga, melihat daripada segi market, orang nak spend membeli. So mereka ni berjaga-jaga sekarang. Mereka ni rata-ratanya semua orang tengah melihat trend ekonomi. Which kita sekarang pun dah berlakunya daripada segi nilai wang ringgit yang sangat rendah, membuatkan semua orang dalam keadaan berjaga-jaga, krisis ekonomi. Masuk kuasa global. Membeli tu orang. Yes, kuasa membeli. Right? Kuasa membeli. Jadi kalau kita tengok 2023 ni lagi mencabar, membuatkan orang lebih lagi kurang membeli. Jadi dia nak simpan duit je. Yes, nak simpan duit. Jadi 2020 ni mungkin akan, kalau kita lihat, mungkin makin ramai ataupun makin banyak orang mungkin dibuang kerja. Betul. Mungkin banyak company-company yang mula nak start mungkin struggle. Ataupun ada company-company yang besar pun mungkin akan tutup. Kalau kita tengok kabar-kabar angin mengatakan ada bank-bank yang ternama pun bank pun banyak tutup. Yes. Bank mengecikkan dia punya cawangan. Jadi kat situ kita boleh nampak sangat mencabar 2023 kalau kita tak ubah cara kita berfikir, strategi kita, cara kita berniaga. Mungkin kita juga akan menghadapi sesuatu benda yang agak mencabar. Okey, maksudnya kita dah dengar memang Tuan Nadi sendiri pun akui, setuju bahawa 2023 ni tahun cabaran. Kalau kita dengar daripada kita punya speaker sebelum pada ni, dia cakap ekonomi lembab. Maksudnya real lah. This is the real lah, bukan ura-ura lah. Kena get ready lah bang. Kita get ready lah. Soalannya, Tuan Nadi, macam mana Tuan Nadi nak bantu orang di luar sana dengan platform yang Tuan Nadi ada? Macam mana yang Tuan Nadi, kalau katakanlah okey, orang datang tanya, okey Tuan Nadi, ni memang betul kita orang tahu ekonomi sekarang dah nak okey, what you can give? Apa yang you boleh bantu? So saya lebih kepada remaja ataupun anak-anak muda yang di luar sana. Manakan tahun depan adalah tahun yang agak sukar untuk kita mencari pendapatan. Orang cakap
ialah sangat mencabar. Ya, betul. So di Adik Academy sini. Adi Academy ataupun Adi Azhar Trading sini ada menyediakan satu platform. Okay. Platform yang percuma. Percuma, Yang Percuma. Percuma. Okay. Kelas ni percuma. Kita bagi Tak kelas semua- percuma tak semua selama boleh buat tau. setahun. Ha? Percuma dan kita boleh buat income. Bagus Oi, bang. percuma je guys. Yang paling best percuma dan kita sediakan tempat tanpa perlu bayar apa-apa. Datang bawa baju, bawa semangat tanpa modal. Kau orang cakap scammer pula kan tadi. Ya. Mungkin orang cakap scammer tapi mereka kena datang. Datang dulu. Kita ada Wisma di section 23. Okay. Right? Shah Shah Alam. Alam. Kita menyediakan kelas, right? Kita menyediakan trainer, kita menyediakan rumah bagi mereka yang duduk di luar kawasan Lembah Kelang. Banyak tu dia punya tak nak berulang alik. Kita menyediakan penempatan, Okay, rumah dah bagi. Training free. Selama setahun. Setahun. Ada tempat kerja pula. Ada tempat kerja. Dahsyat. Jadi dia datang, dia dapat belajar ilmu berniaga, dia dapat jadi rakan usahawan. Okay. Dia dapat juga ilmu-ilmu jalanan. Cool. Ilmu ni 13 tahun kan. 13. Ni maksudnya ni pengalaman 13 tahun disusun, dirangka, diformulakan oleh Tuan Adi untuk bantu anak Saya muda. tidak ajar Kisah-kisah. ilmu jalanan 13 tahun ni di public tuan. Hanya mereka yang datang di yang platform, betul-betul nampak lah. yang betul-betul pahlawan saja. Maksudnya Pejuang. Ini adalah pejuang. Pejuang saja. Yes, Pahlawan-pahlawannya yang datang hehehe itu tak payahlah. Takut yang kena kita sempak nampak dah. dia menyilau, dia nampak sinar kat dia kan. So insya-Allah kita sediakan platform tu dan kita ada beberapa cara ataupun method yang sangat berkesan. Just kita baru start satu tim. Okay. Dalam lingkungan anak muda umur 18 hingga ke 24. Alright, kita lebih kurang ada 11 orang. 24. Okay. Kita baru start dalam sebulan 2 bulan. Ini result lah. Okey, ni result dia dah. Ini result okay, dia. cuba share. Result dia saya sendiri sangat kagum. Kita menjual barang dengan harga RM30 dan RM25. Okey. Right? Dan which is orang boleh belilah. Okay. Kita menggunakan platform face to face. Tapi cara kita menjual tak sama seperti mana kalau kita tengok. Kalau korang perasan lah kat luar sana ada orang yang bawa kit ataupun bawa kerepek, dia datang, bang saya ada jual kerepek, abang belilah satu. Kita biasa. bukan style macam bukan. Kebiasaannya macam tu kita lah. ada sistem dia. Kita ada nampak sistem lebih proper lah. lebih proper. Lebih berstyle lah. Ya. Okay. Kita ada. Dan alhamdulillah anak-anak muda ni dapat buat pendapatan RM160 hingga ke RM200 sehari. Sehari. Bersih. Commission. Maksudnya duit dia. Yes, tidak perlu keluar modal. Banyak tu. Yes. Baru Banyak tu sehari. Cuba kau kali kalau sebulan. Lebih kurang 4,800. 4,800 tu. 4,800. Tapi berpeluh sikit kan tuan Yes. Itu adalah proses. Macam saya cakap Proses tadi, lah. proses. Betul? Okey. Kita ajar dia menjual bukan untuk menjual selama-lamanya. Betul. Kita ajar dia menjual bukan untuk selama-lamanya. Sebab mereka dia dah pandai menjual, kita ada step kedua. Bagaimana jualan itu berlaku tanpa dia turun menjual. So dia ada dia punya ni lah bang, stage. Betul. Dia ada step by step dia. Maksudnya tak adalah terus jual. Okey. Tapi kita akan ajar dia macam mana bila dia dah menjual, step yang seterusnya bagaimana dia nak menjual tanpa dia turun menjual, itu dia kena datang office. Saya tak akan bagi tahu lagi. Betul. Dia yang tu kita hide sikit lah. Itu hide sikit. Okay, sebab apa? Pasal benda ni kadang-kadang ada benda yang kita boleh share on public. Sebab dia macam kadang-kadang anak muda ni dah tak nampak. Sebab contohlah kan, kalau anak muda yang tadi kan, yang dah buat 150 hingga 200 sehari, bermaksud satu pencapaian bagus. Sebab 150 sehari tu besar. Kalau macam kita ada family, kita akan spend daily tu maybe dalam RM150. Bermaksud dia dah ada duit untuk dia bantu family dia. Dan yang bestnya 160 dia dapat, kita bagi tahu bukan kita yang bagi tahu, sebab usaha dia sendiri. Masya-Allah. Ya, usaha dia lah. Bila dia dapat 160 atas apa yang dia flashback balik dia buat, dia dapat, dia rasa best. Betul. Dia rasa ini yang Ni platform ni. yes, ini platform. Usaha dia itu membuatkan dia rasa 160 ni adalah sebagai untuk survival hidup dia. Betul. Akhirnya hari demi hari dia akan buat ni bukan sebab duit dah. Sebab dia nampak passion dah. Passion dia dah. Dia tahu kalau aku buat ni aku dapat ni. dapat, sebab duit akan datang bila ada peluang. Betul.
Ramai orang nak duit dulu, tapi peluang dia orang tak nak grab, dia orang tak ambil. Jadi nak duit, tapi bila ada peluang orang tak nak grab. Jadi ini ada peluang untuk mereka buat pendapatan tanpa ada modal, dan kita guide mereka sampai mereka ke next level. Okey, maksudnya proses ni untuk anak muda di luar sana. Dia untuk proses ni, kalau you all faham lah kan, yang apa yang saya dengar ni, sebenarnya dengan bermodalkan diri you, you just ada diri you, lepas tu you rasa nak cari income dan nak bagi peluang kepada diri. Dia nak bagi peluang pada diri dia untuk learn sesuatu. So you just datang di Adik Azhar, you belajar dalam dia punya syllabus ataupun dia punya modul. Kalau ikut berapa lama tuan? Orang tu kena belajar berapa lama? 180 hari. 180 hari bermaksud lebih kurang 3 bulan. 3 bulan. Sebab 180 hari, insya-Allah saya boleh jamin yang dia boleh buat income RM100 setiap hari. Itu yang saya jamin. Jamin. Kalau dia tak buat dalam tempoh 180 hari tu, bulan keempat tu dia tak boleh buat, saya bagi dia 100. Saya bagi dia duit. Tiket, dapat bagi duit lagi makan untuk dia pulang balik. Sebab bang, ada yang mungkin anak muda yang tengah menonton, dia dah, aku rasa nak pergi ni kan, tapi macam nak pecahkan rasa malu kena datang dulu. Betul. Dan kita akan belajar kat sana. Sebab anak-anak muda sekarang ni, dia memang nak dapat kan, banyak tu 150, 200 kan. Tapi boleh ke aku buat? Tapi insya-Allah dalam Di Azhar Academy ni kita akan bagi saya itulah, bagi anak muda, please jangan zalimi diri. Itulah. Ni maksud dia. Ni maksud dia zalimi diri. Sebab setiap anak muda yang ada, baik yang mereka yang tiada SPM ataupun lepas SPM, lepasan SPM, sebenarnya anda juga layak untuk mencapai sesuatu kejayaan. Cuma kadang-kadang kita tidak buka peluang. Tak bagi peluang. Tak bagi peluang. Dan tutup hati. Tak ada orang yang nak ambil mereka. Betul. Duduk sedih dalam bilik gitulah. Lepas tu duduk tengok sendiri, TikTok itu kan. Saya sendiri, bila saya sendiri tiada SPM, bila kita duduk di kalangan orang yang berpelajaran, kita rasa rendah diri. Begitu juga saya boleh rasa mereka yang mungkin tercicir ataupun tidak bernasib baik, mereka rasa aku belajar SPM, apa dalam otak mereka, aku boleh kerja security. Bukan saya nak betul. Ini, tapi maksud cara fikir cara mereka berfikir, kalau aku tak ada pelajaran, aku akan kerja yang mungkin jaga parking, jaga sekolah, jaga store, jadi cleaner, dapat duit tiap bulan. Sebab apa? Telah dimomokkan, kalau hang tak belajar pandai, hang akan dapat kerja yang tak bagus. Ialah mindset kan? Mindset. Sebenarnya siapa yang nak ambil mereka ni? Siapa yang nak bantu mereka ni? Kalau tak ada platform macam Adik Azhar ni. Jadi kita menyediakan platform ni untuk mereka-mereka yang senasib macam tu, untuk datang, untuk kita bantu. InsyaAllah bila mereka berjaya, mereka boleh bantu keluarga mereka dan bantu orang lain. Saya suka dengan platform yang Tuan Adi share ni, sebenarnya dia bukan sekadar, dia tak habis sekadar di jalanan. Sebenarnya dia dah ada modul-modul lepas kat sini. Sebab saya pernah tengok dia punya projek, membangunkan sampai dia orang tu boleh jadi CEO syarikat. Maksudnya dia ada syarikat, tapi of course lah you kena lalu that process. Mana boleh you datang masuk terus jadi CEO, siapa nak ambil? Jangan skip the process. Jangan skip the process kan. Maksudnya dia lalu step by step, and dia akan learn. Itulah yang kalau anak muda cakap kan, takkan aku nak kena menjaga sampai bila-bila, tapi dia tak ada hala tuju. Dia tak ada hala tuju. Kalau ni kita dah ada format kita, tak selamanya kita dah ada face to management. Dan benda ni Tuan Adi sendiri dah buktikan daripada dia punya tim dia, daripada tim dia. Bermula daripada dia sendiri. Maksudnya dia daripada step dia keluar daripada rumah, dia nekat, and then dan sekarang dah ada syarikat sendiri. Terbukti. That's the process. Kalau bagi mereka yang nampak ada budak-budak yang menjual di jalanan, di dalam sekolah ataupun di kaki lima, itulah tim saya yang sedang berjuang untuk beberapa tahun. Sebab saya dah tanam dalam mindset mereka, dan mereka sendiri tahu yang bahawa hari ni mereka turun menjual bukanlah menjual selama-lamanya. So mereka berjuang untuk 3 tahun, dia orang fikir untuk 5 tahun lagi apa yang mereka akan dapat. Betul. So bagi saya, kalau hari ni mereka tidak, dia macam ni lah tuan, proses dia umpama kita nak bercucuk tanam. Betul. So macam kita nak bercucuk tanam, kita kena pastikan kita kena tanah tu kita kena tanah yang bagus. So kita tanam benih. So step by step. So sama juga dalam proses menjual. Tak adalah tanam terus besar. Macam nanti tanam pokok durian lah. Nanti kita akan petik hasil tu.
So sebenarnya simple je. Nak faham proses dia. Bila dia nak mula, dia terlalu kaji. Aku buat ni boleh berjaya ke? Boleh Kawan kaya aku ke? cakap apa? Yang itu masalah lah. Dia selalu mendengar omokan luar. Sebenarnya dia kena lalui. Betul. Kalau contohlah dia umur 18. Katalah tahun pertama umur dia 19, tahun kedua muda umurnya tu. 20, tahun ketiga umurnya 21, tahun keempat umurnya 22, Yeah. tahun kelima umurnya 23. 5 tahun 5 dia tahun. the all out. Umur dia 23, dia do something dan dia dapat satu yang luar biasa. Betul. 23 sangat muda. Ya, betul. Maksudnya dia dah achieve sesuatu. Dia achieve yang daripada lebih, dia duduk fikir daripada dulu. Anda Dia kata arah. lah senario 23 tu dia tak capai lagi apa yang dia tak. Dia baru 23. Dia tak rugi apa-apa. Dia dapat ilmu. Betul. Katalah 23 dia nak jadi jutawan ke apa, tapi dia belum jadi lagi. Tapi dalam proses 5 tahun tu dia dapat macam-macam Dia ilmu. dah learn dia lot dah of learn. thing. Tapi dia stay young. Dia Ya, masih muda betul, lagi. betul. So dia boleh berjuang lagi. Dia ada, katalah dia nak sampai umur 30 dia nak berjaya. Daripada 23 hingga 20 dia ada lagi 7 tahun untuk the fight. Why dia nak Nak dia skip the rasa process down, dah, dia betul nak lah. rasa Kau tak down. Yeah. Kau tak Kau down. pun tak down. Kau tak down. Kenapa dia nak rasa lemah? Sedangkan ada orang yang bertahun-tahun Betul. baru je. Sebab kita tak boleh ukur orang. Ada orang rezekinya 2 tahun dah berjaya. Betul. Ada orang 3 tahun. Kalau kita belum berjaya umur dalam 3 tahun, proses tu kita belum berjaya, kita jangan pertikaikan, usaha lagi. Ya. Double effort, usaha Betul. lagi. Sebab saya percaya, ini yang saya percaya diri saya sendiri, akanlah setiap usaha kita yang gila-gila, usaha kita yang ikhlas, Allah tu tak nampak. Betul tak? Usaha kita yang betul-betul ikhlas, yang gila-gila, kalau betul kita buat ni sebab kita ada benda yang kita nak capai dan kita nak bagi manfaat pada orang lain, Ya. Betul. InsyaAllah Allah tu nampak dengan usaha kita. Ya. Dan dia nak bagi tu bila-bila masa dia boleh bagi. Betul. Jadi Setuju. bagi saya, mereka yang buat sesuatu tu perlu usaha gila-gila je. Usaha Yalah. dengan betul-betul. Itu je. Penilaian Allah tu sentiasa ada. Ya, Dan betul. Allah sentiasa memerhati setiap usaha walaupun sekecil-kecil usaha. Berkaitan dengan soalan-soalan cepu mas kita panggil. Soalan-soalan ni memang common lah. Dekat kita punya circle pun tanya soalan yang sama, dan kita ni sebagai penyampai soalan kepada mereka, daripada mereka kepada Tuan Hadi Azhar. Dan soalan ni memang saya rasa sangat orang nak tahu di zaman sekarang lah, especially anak-anak muda yang selalu bertanya soalan yang sama. Okey, soalan ni yang pertama Tuan Hadi. Seandainya Hadi Azhar hari ni hilang segala-galanya, daripada company-nya, keretanya, apa semua, everything hilang semua. Okey. Ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa-apa Tuan Hadi. Tapi isteri dan anak masih ada, sustain, maintain. Apa yang Tuan Hadi akan buat? Bisnes apa yang Tuan Hadi akan start? Okey. Andai kata berlakunya senario seperti mana Tuan Mahis bagi tahu. Selama 13 tahun kita dah belajar bagaimana kita bermula daripada bawah. Bagaimana ilmu jalanan yang kita belajar. Betul. Saya pernah bagi tahu pada tim. Andai kata korang meninggalkan Abadi, meninggalkan company ni, saya akan sarung kasut sepatu saya akan sarung kemeja saya akan sarung tie saya untuk saya keluar balik ke jalanan untuk membina empire ni semula. Sebab apa yang saya ada ini adalah saya buat apa yang sebelum ini. Jadi untuk saya ada yang sebegini, saya Kena buat balik. buat balik. Sebab itulah prosesnya. Sebab dah terbukti apa yang saya buat itu sampai saya ke tahap ni. Kenapa saya perlu buat benda lain? Betul. Sedangkan apa yang saya buat sebelum ni adalah membawa saya kepada peringkat ini. Betul. Dan keduanya sudah tentulah, kalau anda kata hilang segala-galanya, Allah dah ambil segala-galanya, kita berbalik kepada dia juga. Kita minta pada dia, kita doa sungguh-sungguh pada dia, dan kita berbalik pada skill yang kita ada. So arti kata kita back to the basic. Yalah. Back to basic. So kita boleh bersedih, kita boleh, tetapi tidak boleh lama. Betul. Kena ingat satu perkara, kalau kita hilang selama-lama, takkan ada orang yang akan nak bantu kita. Orang akan bantu datang cakap Bagi sabar, semangat lah. Nasihat kan. Nasihat. Akan Nasihat. kita dengan nasihat tu kita diawangkan hanya dengan Tak function kita juga. perlu ada tindakan. Tindakan. Apa yang kita ada dalam diri kita, ilmu yang sebelum ni 13 tahun yang kita belajar, Kita dah buat. kalau kita ada lagi kekuatan, kalau dalam keadaan itu masih sihat, masih muda, just go for it lah. Betul. follow. So saya tak tahu tuan. Bagi saya, bila berlakunya benda-benda tu, sebenarnya kehidupan ni
Sebenarnya kita nak cari apa yang cukup untuk kita saja. Betul. Kita cukup, nak simpan terlalu banyak pun. Berapa banyak. Seperti mana Steve Jobs sebelum dia meninggal, dia mati. Kan? Dia cakap dah atas katil dia kan. Berapa banyak dia ada pun akhirnya bila dia sakit dia dia tinggalkan semua ni. Jadi kalau waktu itulah saat itu saya hilang segala-galanya, mungkin ada Allah dah takdirkan satu perkara yang lebih baik untuk saya. Okay? Mungkin kena faham, masa ada segala-galanya pun adalah ujian. Tak ada segala-galanya adalah ujian. Kan? Dua-dua ujian. Yes. Bagi saya ambil yang positif. Setiap kejadian tu ada perkara yang baik Allah nak bagi. Kan? Jadi bagi saya setiap benda yang jadi tu ada peluang dan ruang untuk kita lakukan sesuatu yang lebih baik. Itu pendapat saya. Masya Allah. Aduh, kita tepukan sikit. Waduh, jawapan ringkas, padat, bernas. Masya Allah. Tengok beza jawapan orang yang dah lalu, dah proses dengan jawapan orang belum lalu lagi ni. Banyak bang dia punya. Masya Allah. Okay, kita pergi kepada next soalan kan. Okay, anak muda selalu tanya. Yang ni saya lucu je kadang-kadang soalan ni, tapi kita tanyalah kok jawapan Tuan Hadi boleh membuka minda dia. Okey, macam mana kalau dia tak ada apa-apa, kalau contohlah macam saya tak ada apa-apa duit, saya tak ada apa-apa dah. Ada tak formula yang Tuan Hadi boleh share dekat anak muda sekarang, macam mana dia boleh achieve 5 hingga 10 ribu sebulan? Okey. Bagi anak muda yang kat luar sana katalah yang jauh kat sana yang tak boleh nak join, saya bagi satu tips. Pergi balik, tengok kat kawasan rumah. Kalau kata dia nak mula start berniaga, bagi saya berniaga dengan apa yang dia ada. Contoh, selama ni dia pernah beli baju-baju yang dia beli, dia rasa baju ni sangat rare bagi dia. Baju ni dia rasa sayang, kat luar sana susah nak dapat. So dia mungkin boleh jual barang-barang pre-love. Bahasa dia pre-love. Betul. Pre-love. Dia mulakan barang-barang yang ada di sekeliling. Tak perlu keluar modal yang banyak. Saya mula-mula nak keluar mereka, saya keluarkan modal 1,000. Kan? Bila hilang tak adalah rasa perih sangat. Bagi saya, bagi mereka yang nak mula berniaga, pertama sekali perlulah ilmu. Betul. Right? Sekarang ni banyak ilmu percuma dalam YouTube, dalam Facebook, tekan dalam je. So kalau itu pun dia tak sanggup untuk tengok dalam proses 30 minit ataupun 5 minit, jangan cakap 5,000 dah dapat, RM50 pun susah dia dapat. Sebab kat situ kita dah nampak dia tak ada effort lah. Sebab berniaga ni lagi mencabar. Jiwa kau kena kental lah. Memang kental. Nyak sampai lunyai lah kata. Kalau dia tengok video tip perniagaan pun dah rasa mengantuk, dah rasa ni, tolonglah, buanglah, better pergi makan gaji lah. Kan? So sebab berniaga ni bukanlah perkara yang mudah. Ramai orang cakap berniaga ni mudah je. Betul. Tapi mudah bila kita ikut ada sistem ilmu, ada mentor. Jadi bagi saya, circle kita, anak muda luar sana, bermula dengan apa ada di tangan. Jangan gunakan modal yang besar. Belajar dulu. Pergi menjual dekat saudara mara, orang sekeliling dia. Ambil barang, katalah mak dia nak try jual kari pap frozen, ataupun mak dia jual nasi lemak. Dulu saya jual nasi lemak tuan di sekolah-sekolah. Tak kisah tuan kan, nak jual barang orang pun tak kisah nak belajar dulu kan. Ataupun ilmu. Kalau ada orang jadi dropship, jadi agent. Jangan terus nak jadi founder. Kalau saya diberi peluang tuan, saya pun tak nak jadi founder. Sebab peringkat jadi founder lain pula ujian, lain pula makam lain. Orang ingat jadi founder lagi kaya, lagi ni. Sebenarnya tak tuan. Saya ada tim. Hari ni tak mengaku lah. Saya ada manager, saya ada VP. Bahkan VP dan manager saya income lebih banyak daripada saya. Sebab mereka tak perlu fikir nak bayar syarikat, bayar gaji, bayar stok. Tapi kita kena fikir. Jadi kalau diberi peluang, saya pun nak baik saya jadi macam manager saya ataupun VP saya. Jadi bagi anak muda kat luar sana, please, jangan terus-terus nak berniaga. Saya nak berniaga barang saya sendiri. Dia proud, dia rasa barang dia boleh jual. Bagi saya, berniagalah barang orang lain dulu, yang modalnya kecil ataupun tidak perlu keluarkan modal. Walaupun untung tak besar. Sebenarnya untuk dia nak dapat duit yang banyak, dia kena belajar proses menjual dulu. Biar untung kecil-kecil dulu.
Yang penting jual. Yang penting jual. Bila dia menghargai, ini yang ramai anak muda tak faham. Bila dia menghargai sedikit ataupun dia mensyukuri sedikit, Allah bagi banyak. Allah tambah nikmat. Betul. Ramai yang lupa. Betul. Sikit pun tidak rasa syukur, macam mana Allah nak tambah lebih lagi? Betul. Kan? Jadi bagi saya, dia bukan dia ni, mungkin dia tak ingat. Betul. So jadi dia perlu. Itu sebab saya cakap perlu tengok, perlu belajar. Kadang-kadang guru-guru ni lah yang mengingatkan kita. Betul. Mentor-mentor. So banyak sangat guru kat luar sana. So betul. Secara percuma dia boleh belajar. Betul. Right? Itu nasihat saya lah. Masya So start dengan apa ada kat tangan. Betul. Jangan ada 10,000 nak buat produk dah. Jangan. Founder lah, jadi founder. Kalau ada 10,000 simple je. Kalau yang duduk jauh kat sana, beli tiket bas, datang ke Adik Azhar, simpan 10,000 tu. Lepas tu belajar. Dah lah free. Ada barang apa semua. Peluang tu. Jangan buang. Peluang Betul. emas tu. Betul. Okey, itu adalah jawapan daripada Tuan Hadi Azhar. Masya-Allah. Terbaik. Okey, kita pergi pada next soalan. Orang selalu tanya, Tuan Hadi ni memanglah duk main F2F. Okey, kalau saya ni pemalu, apa tips? Apa yang Adik Azhar akan guide saya macam mana saya nak buang perasaan malu saya ni untuk F2F? Perasaan malu ni dia fitrah kan? Dia Fitrah lah. Benda dalam. Benda dalam. Dan saya percaya semua orang, right? Yang termasuk Tuan Halim, Tuan Mahis, ada perasaan malu. Okey. Saya pun ada malu saya. Kita ada kemaluan. Yes. Kita ada kemaluan. Kita malu. Kan? Kita malu. Kau ada tak kemaluan? Tak tahulah. Kita tahu kan, benda tu fitrah ada. Kalau orang tu tak malu, maksudnya dia tak normal. Dia tak normal kan. Jadi macam mana saya nak hilang malu bila saya berniaga? Sebab tu saya bagi tahu. Pertama kita kena ada circle. Sebab tu bila kita berniaga, kita ada kawan-kawan kita ajar. Macam saya sini, first nak mula. Saya dulu nak mula face to face tuan. Nak bercakap. Saya bagi salam, Assalamualaikum. Saya nyuruh belakang kereta, saya gelak. Sebab orang tu keluar dia tanya, siapa tu? Saya pergi rumah ke rumah. Siapa tu? Saya duduk belakang kereta gelak takut. Betul. Tapi percayalah. Okey. Bila setiap hari kita belajar, bercakap, bagi salam. Sebab tu saya cakap tadi, bermula dengan orang yang kita kenal. Assalamualaikum, ni Alim. Oh ya, Alim pun kenal kita. Yang buat apa? Ya, aku ada berniaga. Ni apa? Maksud tuan keluarga orang yang dah pernah kenal kita. Kenal kita, kawan-kawan lah. Sebelum kita nak cari stranger. Betul. Kita kenal kawan-kawan. Kita juga pada kawan-kawan. Kita akan terbiasa. So lama-lama insya-Allah malu itu mula hilang dan kita mula datang. Bila berlakunya jualan, keyakinan itu bertambah. Dan percayalah, saya sangat malu tuan. Dan akhirnya bila keyakinan itu datang, dia mengatasi segala malu tu. Dia dah jadi passion dah. Dia jadi gairah pula kan. Dia gairah pula nak buat ni. Dia geram pula nak jumpa orang Okey tuan. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Thank you for the advice. Sebab advice tu mahal. Anak muda sangat bermakna untuk anak muda ni. Okey. Orang kadang-kadang selalu duk share dekat social media benda-benda best ya dekat bisnes. Okey Tuan Hadi, Tuan Hadi sendirilah. Kalau ikut pernah tak rasa kegagalan dalam bisnes dan how you bangkit? Bangkit. Saya pernah hadapi kegagalan pada tahun keempat. Saya hilang tim. Tahun keempat. Tahun keempat pada 18, umur 24 tu saya capai. Dalam in between saya capai tu, saya leka sekejap. Saya leka bila, yelah kita tak ada apa-apa, tiba-tiba sedepuk kita dapat. Pada umur 24 dan 25 tu saya dapat satu income yang sangat banyak. So saya lupa pada tim. Saya mula, kalau kata orang Perak ke apa, lara. Macam tak awang-awangan. Kita macam jalan ni tak pijak tanah. Kita tengah meraihkan kejayaan kita. Okey. Tapi meraihkan pergi genting pergi meraihkan tim. Tapi kita meraihkan seorang-seorang, pergi cari kawan lain. Mula kita hilang fokus. Kita tidak ada dalam tim sewaktu pagi. Mula rasa bangun lambat. Sebab bagi saya tips, satu benda yang anak muda kena pegang adalah bangun seawal pagi. Itu memang kena jaga. Baik walaupun hari Sabtu, hari Ahad, kena bangun pagi. Kena bangun pagi. Bangun pagi. Kena bangun pagi. Seawal pukul apa tu Tuan Hadi? Selalunya kita bangun subuh, lepas tu kita terus buat aktiviti lah. Tak kisahlah bersenam ke. Sebab tu setengah hari kita digalakkan untuk power nap. Tapi kalau kita tidur pun bangun pukul 10, tengah hari tu memang kita dah tak ngantuk lah.
Yelah, Sebab tu betul. kita memang digalakkan untuk tengah hari tu power nap sekejap. Betul. Sebab kita akan dapat fresh balik. Sebab tu kalau lepas subuh kita tak tidur, kita terus bekerja. Tengah hari tu kita nap tu, kita Kejap. dapat nap kejap Kejap tu kita dah rasa powerful. Dia dah rasa puas dah. Qalulah Yes. lah, qalulah. Kailullah. Qalulah. Kan? So betul. Sebab tu kita pun digalakkan Betul. untuk power nap. So jadi bagi saya tadi, kalau lah katakan tadi anak muda tadi, kalau dia macam contoh apa tadi tuan cakap tadi Yang soalan apa? Abang Mahis tu tentang anak muda tu. Untuk dia orang rasa macam hilang dia punya malu lah nak bercakap dengan orang ni. hilang malu apa semua. Macam saya cakap tadi lah, dia perlu banyakkan latihan lah. Ya. Circle Lah anak. Circle tu sangat circle penting tu. Kalau dia duduk circle yang malu, dia akan Yelah, yang malu betul tu. lah. Kalau contohlah ramai-ramai pergi jual, dia jadi lain lah. Ramai-ramai yang pergi memang rasa jom Jom jual. dia pun tiba-tiba terikut. Dia terikut tu. Kalau suka malu tak payahlah. Tak payahlah, Buat kau tak payah kau kerja lah dengan orang kan. tak yakin Dia je. dapat negatif. Negatif kan. Kalau Tapi orang kalau ni, bagi nak buat lagi malam ni boleh buat lagi tak? Betul. Circle. Betul. So anak muda, circle you kena sangat-sangat positif. Ya. Sangat, dan kalau you nak buat benda tu, you kena cari circle yang nak buat benda tu. Baru dia akan go. Tuan Adi? Sebab kadang-kadang kalau anak muda Tuan Adi kan, dia dalam circle kawan-kawan dia kata aku memang nak kena ubah hidup jugalah. Tapi nak kena tinggalkan kawan-kawan dia untuk dia berjaya sebenarnya. Kita bukan sombong. Sebab bagi saya kita berhak untuk pilih siapa yang kita nak kawan. Itulah, jangan apa menzalimi diri sendiri. Jangan menzalimi diri. Sampai bila nak macam tu kan? Masa saya ajak kawan-kawan saya, kawan-kawan sekolah, kawan-kawan ni, mereka tidak percaya benda ni. Jadi bila saya pindah circle, saya bukan tak nak kawan mereka. Kita tetap kawan. Sama, Yalah, betul, berkawan betul. tetap berkawan. Tapi kita ada mission yang kita nak Bagi masa lah Tuan lah. Bagi masa lah. bagi masa. Kita ada matlamat yang besar. Bagi masa. Kawan tetap kawan. Yalah, Tapi kita boleh pilih kawan yang mana kita pilih untuk kita nak buat untuk benda. kita berjaya. Yes. Betul. Jadi pilihan juga itu penting. Ya. Kan? Walaupun orang kata kau dah gempak tak payahlah, kau macam dah bawa diri. Betul. Kau dah sombong. Tuan, tapi apa Tuan ke. ada satu soalan. Betul tak Tuan, bila kita dah ke atas ni, kita dah bukan, maksudnya kita dah berjaya Tuan kan, kawan-kawan yang dulu ada tak yang Datang. mendekati, minta bila tolong kita dah sampai ke satu level, ada Betul kawan-kawan tak, kita Tuan? mula start datang. Sebab tu setiap kejayaan tu akan membuatkan orang akan lebih datang pada kita. Ya. So jadi sebenarnya kejayaan kita ni, bila kita berjaya, bukanlah kita nak mendabik dada, Yalah, menunjuk. Tapi kita nak membuktikan yang bahawa apa yang kita buat selama ni adalah satu benda yang kita nak bantu ramai orang. Nak solve banyak lagi problem ni. Kita bayangkan berapa ramai anak muda Ramai di luar bang. sana yang mengganggu. Betul. So Siano. tanggungjawab kita sekarang. Betul. Tanggungjawab kita bagaimana nak bantu anak-anak muda ni untuk mereka mencari pendapatan. Ya. So saya juga mohon mereka-mereka yang kat luar sana, kalau ada anak-anak muda yang mengganggu, Ya. bawa mereka datang. Betul. Sama-sama kita bantu. Sebab apa, bagi saya ini adalah satu benda yang manfaat Tuan. Ya, betul. Kadang kalau Sangat katalah hari ni Tuan, seperti Tuan Mahis jumpa seorang, contoh anak yatim ke, budak yang mengganggu, budak setenggan ke, budak flat ke, budak apa, mereka ni tak ada kerja. Tuan bawa datang sini, Tuan cakap, Tuan Adi, budak ni tak ada kerja, keluarganya nak susah. belajar. Dan hari ni bila dia belajar, dia berniaga dan dia buat pendapatan dan dia boleh bantu keluarga dia. Nampak tak kat Pahala situ? tu boleh. Pahala tu mengalir kat Mengalir, Tuan, mengalir. dekat Jariah, dia, bang. sebab Tuan yang bawa dia. Pahala jariah. Kan? Jadi Wah, benda tu jadi manfaat Tuan. Betul, tu yang panggil manfaat berterusan. Yes. Sebab kita bagi dia ilmu bisnes, dia boleh jana income Adi dia. Azhar- Adi Azhar company ni. digunakan pada keluarga dan Betul. Tuan pun dah tolong dia dan dia pun dapat ilmu. Mission dia Dan besar. semua Mission dia orang- besar. Yes, Mission dia Tuan. besar. Masya-Allah. Ya, saya punya matlamat Tuan untuk ni, saya punya matlamat adalah lebih kepada perjuangan, lebih kepada nak bantu anak-anak muda yang senasib dengan saya. Right? Ini yang kita rasa sangat-sangat bertuah lah boleh dapat circle dengan Tuan Adi Azhar ni. Okay? Betul tak? Betul tak? Tuan boleh tak kongsikan satu je Tuan. Siapa idola Tuan dalam bisnes yang Tuan Daripada- sampai sekarang ni rasa macam this is my idola lah dalam bisnes Ikon Tuan. lah. Ikon lah. Ikon lah Tuan lah. Kalau boleh Alright, sebut lah. so kalau katakan ikon idola dalam bisnes ramai. Okay. Tuan ramai Macam sini saya tengok Dr. Azizan juga adalah idola. Saya melihat dia membangunkan ramai usahawan. Betul. Tapi yang saya sangat respect sampai sekarang dan saya kenang sampai sekarang adalah leader saya yang mengajar saya, yang menyuapkan
satu 23 sistem. Ini 23 sistem ni secret recipe yang menyuapkan dalam mulut saya sampai saya ke tahap ni lah. Saya berterima kasih kepada Tuan Muhammad Ella Syaril yang mengajar saya, dan leader saya Tuan Muhammad Kamal yang ajar saya di jalanan cara menjual. Diorang ni lah sebenarnya idola saya. Yang bawa yang mula-mula mula sekali. yang mungkin tidak orang kenal. Ya, tapi dia telah bagi dialah orang yang mencetus yang change the life dia change untuk life saya. Dan paling idola saya adalah ibu saya lah, dan ayah saya. Sebab ibu saya ajar saya erti tentang kesusahan tu dan bagaimana untuk sabar dalam melalui proses kesusahan tu. Sampai itu benda yang saya tak boleh dapat kat luar lah. Betul lah. Yang tu tak ada orang boleh bagilah. Kalau kata idola sangat untuk berharga, ramai, betul. salah satu Dr. Azizan, dan ada kat luar-luar sana. Tapi yang membuatkan betul-betul yang saya selalu ingat adalah mereka-mereka yang saya sebutkan tadi. Mungkin nanti kita boleh panggil Along boleh. Kita minta dia share. Boleh, insya-Allah, kalau dia boleh bagi inspirasi kepada insya-Allah penonton kita, insya-Allah. Okey, itu adalah satu sesi yang cukup bermanfaat dengan Tuan Adi Azhar, dan saya percaya perkongsian ni you all yang dengar di Spotify, di YouTube kita, dekat semua channel-channel mahiz.co, you all mesti dapat inspirasi yang sangat luar biasa, insya-Allah. Dan kita tidak habis di sini bersama dengan Tuan Adi, sebab kita pun akan ada satu collaboration berkaitan dengan membangunkan ekonomi anak muda. InsyaAllah. Dan insya-Allah dalam collaboration ini you all berpeluang untuk jumpa dengan Tuan Adi, nak join the program dan sebagainya. Insya-Allah. Peluang masya-Allah. You all tengok-tengok tapi tak bertindak, nothing juga. Dengar podcast tapi tak join, nothing juga. Yang penting beli tiket bas je bang. Beli tiket bas datang je. Kalau yang jauh yang jauh tu. Sebab siapa-siapa yang nak dapatkan maklumat boleh hubungi tim kita untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan program. InsyaAllah kita akan tunjukkan laluan-laluan bagaimana orang yang tak ada pekerjaan, hilang pekerjaan, dibuang pekerjaan, dan nak mencari satu jalan yang bagaimana untuk become the real entrepreneur. Okay, business ni memang melalui proses yang panjang. Betul. Tapi you perlu cari the right person untuk bimbing you. Dan guru lah. Guru. Kita ada guru lah. Jangan libatkan diri dengan pelaburan-pelaburan yang kadang-kadang tak meyakinkan ataupun meyakinkan. Sebab you all kena learn the process. Betul. Okay, learn the process tu most important part lah. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kita punya satu sharing yang insyaAllah nanti kita akan talk with millionaire dengan beberapa ramai lagi kita punya tu. Boleh dengar kita di mana? Podcast with Mahiz, edition on Spotify, YouTube and Apple Podcast dan Google Podcast. Okay, terima kasih kepada Tuan Adi. Mungkin ada kata-kata semangat, last kata-kata semangat untuk anak muda yang boleh kita kongsikan dalam podcast ni. Okay, bagi anak muda kat luar sana, alright. So setiap usaha itu insya-Allah ada kejayaan buat mereka. Alright, bagi anak muda, please jangan menzalimi diri anda, kerana anda juga berpeluang untuk berjaya dalam hidup. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Tuan Mahiz dan Tuan Halim. Sama-sama. Tuan Adi Azhar, sangat-sangat manfaat. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Better together.